Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus edisi Close Up. Baik, kejohanan Bina Badan Kebangsaan atau Mr. Malaysia berlangsung di Alostar, Kedah bulan lalu. Sekurang-kurangnya berita baik apabila Malaysia tidak ketandusan bakat dalam sukan ini, sukan bina badan. Baik, kita tak payah bercakap banyak lebar kerana hari ini istimewa. Kita bawakan jaguh bina badan negara, Mr. Asia 5 kali, juara dunia, Mr. Universe 4 kali. Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah. Mike, selamat datang ke Sukan Plus edisi Close Up. Assalamualaikum, terima kasih kerana bernama sudi jemput saya ke studio. Baik, Mike, kita terus kepada soalan. Ramai tahu, Mike bertanding dalam kategori atletik fizik. Tapi saya berani potong jari. Ramai yang tak tahu apa itu atletik fizik. Tahu-tahu bawa balik pingat je ke negara. Kalau Mike boleh terangkan, Mike. Okey, dia atletik fizik ni dia masuk dalam bina badan juga. Tapi cuma beza dia orang akan masa kita timbang tu, dia akan cek kita punya ketinggian. Dia ada ketinggian dan berat dia akan cek. Jadi contoh macam kategori saya 167 campur 4. Jadi 167 tolak 100, 67 campur 4. Jadi saya kena duduk 71 kilo. Bawah 71 kilo. Jadi itu kategori dia. Dan dia tak perlukan badan macam terlalu besar macam bina badan kan. Leg yang besar, lepas tu kaki yang besar, dia tak perlu. Dia katakan dia antara seorang atlet bina badan dan seorang atletik. Pelari ke apa. Nah, dia tengah-tengah tu. Jadi dia nak tengok janji pinggang kecil, badan, tapi dia kena badan condition dia. Condition ni dalam bahasa Malaysia nak katakan, biasalah bahasa bina badan dia kata nak kering habis lah. Rip habis. Separation, Tak ada lemak. Perpisahan otot. Dia muka akan jadi cengkung lah bila kita diet. Dia itu perbezaan dia. Dia tak perlu yang ada leg back yang besar semua, tak perlu. Ini antara kategori yang sukar sebenarnya. Ini sebenarnya sukar sebab bila ada ketinggian dan berat. Jadi kalau berat you lebih, you tak boleh pergi kategori lain. Dan kalau you pendek pun, you tak boleh pergi kategori lain. You kena duduk kategori tu. Bila you berat you, dia akan bagi biasa masa kontes tu, kalau overseas dia akan bagi setengah jam nak turunkan berat badan. Setengah jam apa yang kita boleh turun? Kurang-kurang boleh lah 200 gram, 300 gram. Berlari lah. Berlari ke, turun naik tangga ke, boleh lah 200 gram, 300 gram. Itu je. Kalau 1 kilo, 2 kilo lebih, jadi kita disqualified lah. Mungkin dia kata, okay, you pilih kategori lain, masuk bina badan. Macam tu. Okey, secara generally, apa yang menyifatkan benda tu kriteria badan itu cantik dari segi otot ke atau macam mana? Okey, dia akan tengok keseimbangan badan dengan kaki semua, dia kena seimbang. Dia tak boleh kaki besar, badan tak balance, tak boleh juga. Lepas tu badan besar, kaki tak balance pun tak boleh juga. So lepas tu dalam kategori saya ni dia lebih tengok pada condition lah. Macam mana separation otot, beauty on the stage. Dia flex semua sama macam bina badan. Itu beza dia. Okey, situasi ketika pertandingan, kalau kita tengok atas pentas tu, masa press ataupun flex tu kan, kita tengok kadang-kadang struggle, susah tu. Mungkin Mike, kita sebagai penonton kita tak tahu, pengalaman ni kita tak ada. Mungkin Mike boleh kongsi, susah ke untuk sebenarnya flex? atas pentas tu lagi seksa sikit daripada kita berlatih. Bila berlatih, bila kita dah exercise, satu set ke apa kita buat, kita boleh rehat. Bila atas pentas, walaupun kita berdiri mungkin dalam tak sampai 15 minit, 20 minit, tapi setiap kali kita tekan, kita rasa letih sangat. Sebab kita cuba nak tunjukkan otot, press otot tu keluar dengan keadaan gula dah kurang daripada badan kita, dah kontrol air, diet lama. Jadi bila atas pentas tu memang letih. Letih sangat-sangat. Memang letih. Nampak macam biasa je. Tapi kena senyum lah. Senyum pun mata. Senyum. Dia senyum bukan mata. Kita tak nak tunjuk dekat judges ni yang kita tengah struggle. Jadi bila kita flash, kita senyum. Tapi dalam hati siksa. Okey Mike, saya percaya bukan senang nak kekalkan bentuk badan sado macam Mike ni. Kita nak tahu apa rutin harian Mike sebagai seorang atlet bina badan. Okey, rutin saya, of course pagi saya dah bangun, saya akan siapkan breakfast saya lah. Saya akan siapkan breakfast saya. Kalau saya tengah diet, saya akan siapkan breakfast saya makan. And then lepas tu saya akan ambil suplemen saya. Lepas tu suplemen, dan saya akan pergi ke gym.
Dan selepas workout katakanlah hampir 2 jam, ikut body part saya, lepas 2 jam tu saya akan ambil balik suplemen yang tertentu. Dia bukan semua suplemen kita ambil satu masa yang sama. Dia ada suplemen, ada yang sebelum training, ada yang selepas training. Jadi lepas ambil suplemen tu, then saya akan balik untuk masak. Saya kena masak sebab Kena masak sendiri. masak sendiri. Kalau tengah diet, saya akan masak sendiri. Saya tak akan makan kat luar. So saya akan masak sendiri. Dah siap masak semua, saya makan. Sebab selepas ambil suplemen, saya akan tunggu dalam 1 jam, 1 jam setengah. Biar suplemen tu dah selesai, semua dah digest, dah hadam apa semua, baru saya akan makan. Jadi makanan saya memang clean lah. Tak ada minyak, karbo ikut gram berapa gram, protein berapa gram. Itu semua saya ada timbang lah kat rumah. Makan pun timbang. Macam pemakanan ni seksa ke disiplin? Dia bagi orang yang tak biasa diet tu memang seksa lah, sebab kita kena menghadap benda yang sama hari-hari. Tapi kadang-kadang saya masak kari. Tapi saya tak tumis lah. Oh. Saya Macam masak kari kari. tak ada santan pula. Tak ada santan lah. Santan tak ada, minyak tak ada. Tapi saya masak lah. Jadi untuk tukar selera sikit. Hari-hari salmon, daging, ayam, jemu juga. Buat macam kari sikit. Jadi benda tu tak adalah rasa boring sangat. Sebab kita diet bukan seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Lama sangat. Jadi lepas tu dah makan tu, saya rest. Lepas tu petang mungkin saya akan buat macam core muscle workout kan. Untuk strengthening muscle, core muscle. And then saya rehat. And then dalam pukul 7, 7.30 saya akan ada lagi satu meal makanan saya. Then dalam pukul 9, 9.30, 10 saya akan lagi satu meal. Tapi yang meal last tu tak ada karbo lah. Cuma ayam, ikan, sayur macam tu. Ini memang rutin tiap-tiap hari Memang buat benda rutin sama. saya tiap-tiap hari. Nasi makan. Nasi saya makan, tapi saya tak makan nasi biasa lah. Saya ambil basmati ke atau brown rice macam tu. Okey, berkali-kali Mike menekankan bab pemakanan. Okey Mike, jujur. Berapa belanja sebulan Mike, termasuk suplemen, protein dan sebagainya? Dia belanja ni dengan makanan mentah, dengan suplemen memang mahal lah. Sebab lagi-lagi sekarang Kenaikan harga barang. Harga barang. Jadi kos saya kadang-kadang boleh cecah 4,000. Sebulan. Yes. Macam mana Mike imbangi kewangan Mike? Jadi saya terpaksa lah buat macam freelance, PT ke apa ke, ajar orang. Saya buat freelance kadang-kadang, saya buat klinik ke apa. Jadi saya dapat income daripada sana. Dan saya pun kerja dengan MSN. MSN pun ada bantu saya jugalah. Dari segi benda-benda ni. Okey Mike, kembali kepada pemakanan. Ada orang cakap kena makan, untuk seorang atlet bina badan kena makan ayam seekor sehari, telur 30 biji sehari, kena asingkan telur putih, telur kuning. Betul Mike? Itu mungkin masa zaman dulu adalah satu papan telur dia orang makan. Sekarang betul. Teknologi kan. Zaman berubah. So bila berubah, kita ada suplemen. Telur kita tetap makan, tapi tak adalah sampai satu papan satu hari. Telur mungkin saya prefer ambil telur malam, sebab telur tu dikatakan casein protein, di mana protein tu berjalan slow dalam badan. Bila kita tidur malam, badan kita totally rehat, masa itulah muscle akan membesar. Muscle bukan membesar mata kita exercise. Dekat gym tak ada. Dia cuma kembang saja sebab darah pump kat situ. Masa kita tidur, tu yang tidur tu kena cukup. Paling kurang pun 7 jam you kena ada tidur. 7 jam kena cukup. Jadi badan akan jadi catabolic. Jadi bila jadi catabolic ni kira macam badan dah totally rehat. Time tu lah otot perlukan protein. Jadi you kena ambil telur. Kalau dia ada jual casein protein. Kalau tak mampu beli, kita makan telur. Katalah 8 biji ke 9 biji, 10 biji. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi telur tu dia slow release protein. Dia casein protein dia panggil. So protein tu lah akan membantu kita untuk membesar waktu kita tidur. Bina badan ni, orang yang bina badan ni macam bayi tau, macam baby tau. Tidur je baru besar. Sebenarnya ni memang kena jaga betul-betul. Yes, man, itu penting, paling penting. Tidur tu paling penting. Mike flex ke Mike? Okey Mike, sejujurnya tekanan tak bila terpaksa mengarungi disiplin yang ketat macam ni? Makanan lebih-lebih lagi. Bagi saya memang ada tekanan, sebab kadang-kadang saya pun teringin juga nak makan nasi lemak bungkus, roti canai banjir. Roti canai. Tapi saya makan. Bila dah habis kontes tu balik, saya belasah lah 2-3 hari tu. Lepas tu saya start balik. Jadi mental tu kena kuat. You jangan hari ni you baru balik, dah habis diet, dah habis bertanding balik,
tiba-tiba you belasah, terus belasah je. Tak boleh. Jadi itu yang mental tu kena kuat. 2 hari makan, lepas tu bang, boleh. You kena ada mental tu untuk stop dia. Setengah orang dia makan, lepas tu dia terus tak boleh berhenti. Terus jadi belun. So, untuk atlet, kalau untuk persediaan untuk masuk pertandingan, memang tak ada istilah cheat day. Dia ada cheat day, tapi kalau nak pergi dah dekat dengan pertandingan, macam contoh, macam bagi saya dah sebulan, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu lagi dah tak ada cheat day dah. Kalau tidak, sebelum tu you boleh ambil cheat day, macam Sunday 1 hari cheat day untuk bumpskan balik kalori dalam badan. So next day Monday you start balik diet. Boleh. Tapi kalau dekat dengan kontes, bagi saya 6 minggu lagi tak boleh lah cheat day. Cheat day itu apa pengertian cheat day untuk Mike, seorang atlet bina badan? Bagi saya tak percaya dengan cheat day lah. Saya selama ni saya tak pernah buat cheat day. Saya tak pernah. Saya diet betul-betul. Cheat day mungkin saya tambahkan karbo lah. Nasi tu saya tambahkan, kalau dalam 150 gram, saya tambahkan dalam 230 gram. Itu je. So next day tu saya boleh Sunday, biasa kalau hari Ahad cheat day, hari Isnin saya main kaki, jadi saya perlukan tenaga lebih lah. So saya tambah karbo tu je. Dari apa yang saya faham Mike cerita ni, memang perlukan satu disiplin yang betul-betul ketat. Tak semua orang boleh harum. Memang Macam mana ketat. Mike tune atau meletakkan satu disiplin tu, aku kena ikut. Betul, saya memang berfokus. Saya tahu target saya, ada kejuaraan. Macam contoh tahun ni saja saya start diet bulan 2. Sampai sekarang saya tengah diet lagi sebab saya habis SEA Games bulan 5. Lepas tu bulan 7 hari tu saya pergi Maldives, kejuaraan Asia. Ini minggu kedua, ada Disember ni ada kejuaraan dunia. Jadi saya kena diet lah. So Mike kata next kejohanan adalah kejohanan dunia. Yes, Disember. Okey, apa sasaran Mike untuk kejohanan dunia tu? Sasaran saya kalau boleh saya nak menang buat yang kali ke-5 lah. Mempertahankan kejuaraan. Jadi saya nak cuba sedaya upaya lah. Tapi InsyaAllah ada rezeki, adalah. Sebab kita tak tahu, opponent kita pun ramai di luar sana. Kalau boleh semua nak menang kan. So bagi saya, buat yang terbaik, best man wins on the stage. Dengan kata memang dah lama tak ada kejohanan antarabangsa, kecuali SEA Games hari tu lah. SEA Games ya. So mungkin negara-negara lain pun dah ada. Ya, macam-macam ramai. Hari tu contoh pergi Asia pun saya tengok ramai yang dah start balik. Sekarang semua industri dah buka balik. Sukan semua dah open. Jadi World Championship ni akan jadi memang satu saingan kuat untuk saya lah. Okey Mike, soalan seterusnya Mike mungkin agak sedikit peribadi Mike. Mike, kalau bukan atlet bina badan, apa sebenarnya Mike? Kalau saya bukan atlet bina badan, saya mungkin kerja kat pejabat ke. Macam orang biasa, 9 to 5. Lepas tu lepak rumah, tengok TV, Netflix ke. Mike, kalau ikut jalur pekerjaan sebelum jadi atlet bina badan secara profesional, apa pekerjaan Mike? Saya pernah bekerja di satu pejabat konsultan lah. Jadi pejabat itu je, macam orang biasa. Time tu main badan macam biasalah. Badan macam biasa. Saya ada juga, tapi saya memang keep up sukan sebab saya daripada sekolah lagi saya seorang atlet. Saya pernah main Piala Raza, Piala Presiden. Bola sepak? Bola sepak untuk Kuala Lumpur. Jadi saya memang minat sukan. Mungkin walaupun wakil Kuala Lumpur lah mana kata? Yes, Piala Razak, Piala Presiden, Piala Rahman, wakil Kuala Lumpur lah. Bawah 17 tahun, bawah 18 tahun. Jadi saya main bola untuk KL, tim junior. Jadi saya memang minat sukan. Bila saya belajar di sekolah menengah kebangsaan Dato' Lokman Kampung Pandan. Jadi saya memang atlet sukan. Saya dianugerahkan pelajar terbaik sukan 2 tahun berturut-turut, Form 4 and Form 5. Jadi saya main bola, saya main takraw,
olahraga. Kita darah sukan tu memang mengalir lah. Ya. Mungkin ada susun galur daripada keluarga ke yang Tak memang tahu. tak tahu lah, tapi Malam-malam lah, tak tahu lagi tu. Tapi memang minat sukan. macam mana Mike boleh terlibat dengan sukan bina badan? Sukan bina badan ni bila saya dapat kecederaan lutut masa main bola. Jadi saya start pergi gym. Bila saya pergi gym, saya start training kat sana. Mulalah minat tu. Lepas tu saya pergi apply untuk polis. Pasukan sukarelawan. Jadi saya dipilih. Lepas pilih, habis latihan, saya diseratkan dekat kontijen Kuala Lumpur. Jadi kat situ diorang tim PDRM tu time tu memang power lah. Diorang ada Sazali Samad, Osman Yahya, semua atlet-atlet negara kan. Jadi bila dia nak buat Mr. Polis tu, dia ada seorang pegawai tu, dia jumpa saya lah, dia tanya, badan kau boleh juga ah. Apa kata kau pergi training kat Bukit Aman tu? Diorang bawa saya pergi Bukit Aman, training kat sana. Saya kecil lah time tu, masuk dalam tu, terkejut saya tengok. Tu gym tu di underground, bawah tanah. Terkejut saya tengok semua besar-besar. Kata ni boleh ke saya? Kat situ lah saya kena lenjan. Lenjan macam mana tu? Mungkin boleh share. Memang ada training. Dia memang hardcore lah dalam training time tu. Sampai muka gelap sikit ni pun boleh jadi pucat, putih, muntah. Oh ya? Training. Daripada situlah saya start. Daripada PDRM tu saya start slow saya pergi Mr. Kuala Lumpur, saya menang. Dan masuk Mr. Malaysia. First kejuaraan yang menang adalah Mr. Kuala Lumpur. Yes, Mr. Kuala Lumpur bawa 65 kilo. Oh, time tu main kilogram lagi. Kecil lagi. Kecil. Itu slow. Sebab saya punya badan ni jenis ectomorph. Ectomorph ni dia badan ada 3 jenis. Saya ectomorph. Jadi saya membesar slowly. Tak boleh membesar dengan cepat. So saya kurus kan. Jadi saya membesar tapi dengan otot. Tak ada lemak. Jadi dia akan makan masa lah. Mana tu susah nak gemuk lah. Susah nak gemuk. Jadi untuk kategori itu memang sesuai untuk Yes, untuk atletik fizik memang sesuai untuk saya lah. Walaupun the international judging book pun, gambar saya sebagai contoh untuk atletik fizik. Digunakan seluruh dunia. Yes. Oh, okey. Alright, Mike. Mike ada anak? Ya, ada 3 orang. 3 orang anak. Okey, Mike. Secara jujur, bila telah mengharungi disiplin yang berat, macam mana pengalaman untuk menjadi seorang atlet bina badan ni kan, sanggup tak biarkan anak untuk jadi atlet bina badan? Saya suka sebab bina badan ni satu sukan yang mendisiplinkan diri. Di mana mental you akan kuat, you boleh fokus. Jadi betul dia sebab kalau you boleh kontrol nafsu makan, then anything else you boleh kontrol. Sebab kita manusia ni bukan senang nak kontrol nafsu makan. Betul. Mencabar betul. Mencabar. Dia tarik lagi. Seminggu boleh lah. Betul. Tengok bulan-bulan. Jadi ini sukan ni memang kalau you boleh buat, then you boleh sukses. Tapi ramai di sana, luar sana, ramai atlet saya tahu. Sekarang Malaysia ada ramai atlet. Baru-baru ni saya pergi Alostar, bila tengok kejuaraan kebangsaan, saya pun happy. Memang ramai atlet. Cuma nak ajar cara yang betul lah. Mike, untuk kategori Mike ni kita Malaysia ada orang cakap penerus legasi ataupun ramai lagi ada, tapi atlet yang bagus lah kan. Kategori lagi tinggi daripada saya pun ada seorang juga, Faiz Arifin. Dia pun bagus, dia muda lagi. So dia ada masa depan yang lagi jauh. Jadi kita ada ramai atlet. Jadi tengoklah in future kita boleh bawa lagi lah banyak. Mike, anak Mike tadi ada yang memang involved dengan bina badan? Buat masa ni dia main bola je. Main bola saja. Dia belajar kat VI, so sana bola je lah. Dari struktur badannya memang ikut Mike ke atau macam mana? Dia tinggi daripada saya dah. So buat masa ni dia minat bola, saya kata okey, teruskan. Umur berapa tu? 16 tahun. 16 tahun. Okey, Mike. Mike, saya sebenarnya ada baca satu artikel tentang Mike satu ketika dululah. Mike adalah mualaf, Mike, betul? Ya, betul. Kalau Mike tak kisahlah kan, Mike nak kongsikan tentang pengalaman Mike. Dan saya dipahamkan keluarga Mike sendiri, ibu Mike sendiri beragama Hindu. Ya. Sukar tak untuk menjalani kehidupan sebagai seorang mualaf, Tak ada, bagi saya sebagai seorang mualaf tak ada susah sebab
Sedangkan mak saya pun dia tak halang lah bila saya nak memeluk agama Islam. Umur berapa tu Mike masuk Islam? 19 tahun. Oh, awal 19 tahun. Sebab saya sekolah Datuk Lokman, Kaumandan. Kawan-kawan saya semua Melayu. Jadi saya tak adalah pergi perpustakaan. Saya duduk juga dalam kelas tu sebab nak main-main dengan dia orang. Masa kelas agama tu? Kelas agama. Lepas tu ustaz panggil saya duduk depan. Bila duduk depan, saya konsentrate saya apa yang ustaz ajar saya dengar je hari-hari. Bila saya dengar, lama kelamaan hati saya terbuka lah untuk memeluk agama Islam. Jadi bila umur 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun saya dah masuk kelas agama. Oh, okey. Lepas tu habis sekolah tu setahun, 18 tahun, 17 habis sekolah, 18, 19 saya sendiri bagi tahu kawan saya yang budak sekolah saya lah, kita masih ada kontak lagi. Kata saya nak memeluk agama Islam. Jadi kita orang pergilah. Okey, itu satu cabaran. Macam mana dengan penerimaan keluarga? Mak saya mula-mula dia kata kenapa dia tanya banyak soalan. Lepas tu saya explain kat dia lah. Saya tak tahu mak, saya minat saya. Jadi lama kelamaan dia pun okey. Okey lah dia bagi. Jadi tak jadi masalah lah. Ayah time tu? Ayah saya dah meninggal umur saya 10 tahun. Oh, okey. So jadi perjalanan untuk menjadi seorang Muslim tu sangat mudah lah kan? Ya, memang mudah. Bagi saya, alhamdulillah. Tak ada apa halangan. Okey Mike, bila cerita beragama ni, kita automatik kita akan fikir festival. Macam mana Mike sambut? Mak masih Hindu dan sambut Deepavali. Macam Mike Islam menyambut raya. Macam mana Mike? Saya untung lah saya dapat 2 festival. Tapi tak untung, macam dapat makan tu? Kita nak tahu. Tapi bagi mak saya dia memang seorang tukang masak yang bekerja di Hospital Besar Kuala Lumpur. Jadi memang Hospital Besar Kuala Lumpur. Jadi kawan-kawan dia semua pun Melayu. Dia mak saya rendang pun dia tahu buat. Jadi memang mak saya pun memang masak makanan halal lah. Sebab kat rumah mak saya pun daripada kecil memang kita tak makan benda yang haram. Jadi itu yang saya confident. Jadi bila raya Deepavali saya bawa lah anak saya semua pergi rumah mak saya. Oh, okey. Jadi tak jadi masalah. Penerimaan pun sangat baik. Jadi saya sambut sebab mak tetap mak walaupun dia Hindu. Dalam Islam pun ada. Jadi saya akan pergi rumah dia, jari dia, lawat dia, tengok dia makan sama-sama. Bila raya pula saya ajar dia datang rumah saya. Oh, okey. Wah, very best lah. Dua festival Mike Dua sambut. festival saya dapat. Cuma kita nak tahu kalau contoh raya tu, Mike bedal makan ke atau macam mana? Kalau saya tengah diet memang saya tak makan lah. Pagi pergi sembahyang raya, lepas tu bancuh oat dah. Orang lain dah sedap makan lemang, lotong semua. Saya makan oat. Okey Mike, kalau cerita bab makanan ni, mungkin Mike boleh share apa sebenarnya yang Mike paling teringin nak makan tapi tak boleh makan? Saya kalau boleh saya nak biryani kambing. Saya favourite tu. Favourite? Favourite. Tapi tunggulah habis World Championship ni. Tapi itulah rutin seorang atlet bina badan. Disiplin adalah keutamaan. Makanan adalah satu cabaran. Memang cabaran. Baik, saya rasa itu saja masa yang kita ada. Terima kasih tak terhingga kepada Muhammad Syarul Azman, Mahin Abdullah, Mike untuk berkongsi pengalaman dan kisah suka duka sebenarnya sebagai atlet bina badan. Terima kasih banyak Mike. Terima kasih, sama-sama. Okey, baik, kita doakan terbaik untuk Mike yang akan membawa cabaran negara untuk Mr. Universe. Dekat mana tu Mike? Kat Phuket, Thailand. Dekat Phuket, Thailand. Kita ucapkan selamat berjaya dan diharap dapat menjelmakan lebih banyak kejayaan untuk Malaysia. Sekian dulu, saya Muhammad Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.